InsyaAllah kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Jadi kita dah masuk perbincangan mengenai darah-darah ataupun al-mustahadatu fil haid. Al-mustahadatu fil haid iaitu darah-darah istihadah yang berlaku dalam haid. Yang kita sebut ada 7 gambaran. Gambaran yang pertama ialah al-mubtada'ah al-mumayyizah. Perempuan yang first time datang darah haid, dan darah itu pula mumayyizah, ada 2 warna, ada 2 sifat. Yang pertama sifat yang tidak kuat, yang kedua sifat yang kuat. Maka kita sebut hukumnya ialah darah yang kuat sebagai haid, darah yang tidak kuat sebagai istihadah. Dan kita sebut di sana ada 4 syarat untuk dikatakan seseorang itu mumayyizah. Yang pertama, hendaklah darah yang kuat tidak kurang daripada 24 jam. Yang kedua, hendaklah darah yang kuat tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Jadi tidak kurang daripada 24 jam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. Yang ketiga, darah yang tak kuat, ianya tidak kurang daripada 15 hari 15 malam. Dengan makna darah yang tak kuat mesti 15 hari dan 15 malam ke atas. Syarat yang keempat ialah mesti ad-da'if mutawalian, mesti darah yang tidak kuat berturut-turut. Datang secara berturut-turut, maknanya tidak dipisahkan oleh darah yang kuat. Itu kita dah bincanglah sebelum ni. Okey, hari ni kita masuk perbahasan muka surat 69. Kita baca sikit ya. Pukul 10 kita berhentilah. Ataupun 9.40 kita berhenti. Al-Qawiyyu wad-Dha'if min ad-Dima', muka surat 69, masih lagi dalam perbincangan al-mubtada'ah al-mumayyizah. Al-mubtada'ah al-mumayyizah, perempuan yang first time datang darah haid, dan darah haidnya ada 2 warna, kuat dan tidak kuat. Jadi hari ini kita nak bincang al-qawi wad-dha'if min ad-Dima'. Kalau dalam kitab terjemahan yang Ustaz Nazrul Nasir buat tu, muka surat 81. Kita tak jauh ya. Cuma kita Arab muka surat 69. Okey, baca. Alif, tu'raful quwwatu wad-dha'fu fi ad-dima' bil laun. Diketahui kuat dan juga lemahnya pada darah dengan warna. Itu satu cara lah kita nak tahu darah tu kuat ataupun tak kuat melalui warna dia. Fa aqwahu al-aswad, yang paling kuat ialah darah warna hitam. Kehitam-hitaman. Wa minhu ma fihi khututun sud. Juga termasuk bawah warna hitam darah yang ada apa? Yang ada dalamnya garis-garis kehitaman. Jadi ranking warna yang paling kuat ialah hitam. Ataupun warna bukan hitam tapi ada garis kehitaman di dalam darah tersebut. Bila ada garis-garis kehitaman, maka darah itu juga dihukum sebagai aswad, hitam. Dia duduk ranking pertama lah. Yang kedua, fal ahmaru, merah. Yang ketiga, fal ashqar. Ashqar ni warna apa? Ashqar ni kalau tengok dalam ta'liq Ustaz Nazrul tu, berlaku perbezaan di antara syukurah dan al-ashqar di dalam Mu'jamil Wasit. Kat sini sebut al-ashqar.
Al-ashqar pada al-ashqar pada darah bermakna ma sara 'alaqan ghalidhan lam yukhalithu al-ghubar, iaitu darah yang kental, pekat dan tidak bercampur dengan sesuatu. Itu makna bagi apa? Al-ashqar. Warna bagi al-ashqar. Sebelum ni kita terjemah apa al-ashqar ni? Ingat tak? Sebelum ni kita terjemah apa al-ashqar? Kalau tak silap saya warna perang. Ya, cuba tengok dekat ni. Cuba tengok dekat Google. Ashqar ni rasa perang. Warna perang. Nanti kita tengok balik lah. Okey, jadi yang pertama hitam, yang kedua merah, yang ketiga ashqar perang, yang keempat asfar kuning, tak, yang terakhir fal akdar. Akdar ni warna keruh lah. Warna keruh. Okey, jadi itu ranking bagi darah pada sudut warna. Yang pertama aswad, yang kedua ahmar, ketiga ashqar, yang keempat ialah asfar, yang kelima ialah akdar. Betul, perang. Ashqar itu perang. Okey, nombor 2. Umi. Okey, wa tu'raful quwwah wa dha'fu bis-sakhanah wa bir-rihil karih. Okey, pada bab itu dia sebut cara lain untuk ketahui darah itu kuat ataupun tidak. Dan diketahui kekuatan darah dan kelemahan darah bis-sakhanah, dengan ketebalan. Jadi darah yang lebih tebal ianya lebih kuat daripada darah yang nipis, yang kurang tebal. Bir-rihil karih, cara ketiga ialah dengan bau. Jadi darah yang berbau busuk ianya lebih kuat daripada darah yang tidak berbau busuk ataupun baunya kurang kuat. Jadi kesimpulannya ada 3 lah sifat bagi darah ni. Pertama melalui warna, yang kedua melalui ketebalan, yang ketiga melalui bau. Okey, warna paling kuat hitam, yang kedua merah, yang ketiga ashqar perang, yang keempat apa tadi? Tak ingat dah. Kuning. Dan yang kelima ialah akdar, keruh. Itu pada sudut ranking warna. Okay, kalau ketebalan kita sebut lagu tu je lah. Yang paling tebal ianya dianggap sebagai kuat berbanding yang kurang tebal. Bau pun sama. Yang bau busuk ianya lebih kuat. Sifat yang lebih kuat berbanding dengan bau yang kurang busuk. Okay, jim. Walladhi lahu salasu sifatin min launin wa sakhanatin wa rihin karih yu'addu aqwa mimma lahu sifatan ka aswada sakhinin muntin. Okey. Muntin aqwa min aswad sakhin faqat. Jim tu dia sebut yang ada 3 sifat, maka ia lebih kuat daripada benda ataupun darah yang ada 2 sifat. Contohnya darah itu sudut warna dia tu warna hitam. Pada sudut ketebalan dia tu tebal. Lepas tu sudut bau dia busuk. Jadi dia ada 3 sifat. Maka yang ada 3 sifat lebih kuat daripada yang ada 2 sifat. Tak. 2 sifat contoh warna hitam dan tebal. Bau tak busuk. Boleh. Jadi contohlah keluar darah 10 hari. Ataupun orang tengok contoh ni. Okay, keluar 5 hari. 5 hari keluar darah warna hitam. 5 hari keluar darah warna hitam, lepas tu tebal, lepas tu busuk. Lepas tu 15 hari berterusan keluar warna merah. Keluar warna hitam juga. Cuma hitam yang hanya tebal tapi tidak berbau. Maka kita sebut 5 hari pertama tu itu darah yang kuat kerana ianya ada 3 sifat. Maka 3 tu 5 hari pertama tu kita anggap sebagai haid. Baki tu semua istihadah. Jadi warna sama.
selama 20 hari tu warna sama keluar. Ketebalan pun sama. Cuma beza pada bau. 5 hari pertama busuk, 15 hari yang terakhir tu, yang kedua tu tidak berbau ataupun bau dia kurang busuk. Maka 5 yang pertama tu lebih kuat, maka ianya dihukum sebagai haid. 15 hari terakhir dihukum sebagai istihadah. Boleh? Tu. Wa ma lahu sifatan aqwa mimma lahu sifatun wahidah. Darah yang ada 2 sifat pula lebih kuat daripada darah yang ada 1 sifat. Contohnya darah tu hitam dan juga busuk. Lebih kuat daripada darah yang hanya warna hitam. Sebab apa? Hitam, busuk ada 2 sifat. Berbanding dengan hitam saja, dia ada kekuatan pada sudut warna sahaja. Maka yang ada 2 sifat lebih kuat dibandingkan dengan darah yang ada 1 sifat. Fa in ta'adala ka aswada sakhinin wa aswada muntinin fal haidhu wal asbaqu minhuma. Okey, kalau seri 2 sama. 2 sama. Contohnya apa? Contoh keluar darah, kita sebutlah 20 hari. 20 hari, 10 hari pertama hitam dan pekat. 10 hari kedua hitam dan busuk. Jadi serilah. 10 hari pertama tu 2 sifat. 10 hari kedua 2 sifat. Yang mana haid, yang mana istihadah. Kita sebut fal haidu wal asbaqu minhuma. Yang mula-mula tu kita hukum sebagai haid, yang kedua tu sebagai istihadah. Itu kalau seri. Ataupun 3-3, 1-1. Maka yang datang dahulu itulah darah haid, yang datang kemudian itu istihadah. Dalam masa sama kena ra'i syarat syarat bab ni lah, yang syarat apa, syarat tamyiz tu. Okey. Kita baca sikit lagi. Idza ra'at ba'da dam al-qawi dha'faini. Ni masalah apa ni? Masalah kalau seseorang perempuan tu tengok selepas daripada darah yang kuat 2 darah yang lemah. Maknanya dia datang 3 darah. Dia datang 3 sifat darah. Tak apa, kita baca. Idza jatama'a damun haidun wa dha'ifun wa ad'af. Bila berhimpun pada seseorang tu dalam 1 bulan tu, darah kuat, kemudian darah lemah, kemudian darah sangat lemah. Fal qawiyyu ma'a ma yunasibuhu minhuma fil quwwah wa huwa dha'if haidun bi syurut. Maka kita sebut darah kuat dan juga darah lemah dihukum sebagai haid, darah sangat lemah dihukum sebagai istihadah. Tapi dengan syarat-syarat. Ada 3 syarat. Pening nak ingat bab haid ni. Yang pertama, ayataqaddamal qawiyyu falau lam yataqaddam al-qawiyyu fala yudhammu ilaihi ad-dha'if. Yang pertama, syarat yang pertama, syarat apa ni? Syarat untuk kita katakan aqwa dengan dhaif, mana yang kuat dengan yang lemah itu dua-dua tu haid. Lepas tu yang sangat lemah ianya istihadah. Apa syarat dia? Ada 3 syarat. Mabuk belajar bab haid ni. Ayat taqaddam al-qawi. Yang pertama, mesti warna hitam datang dulu. Mesti warna hitam datang dulu. Falau lam yataqaddamil al-qawiyyu fala yudhammu ilaihi ad-dha'if. Kalau darah yang datang dulu tu bukan darah yang qawi, yang kuat. Contoh yang datang dulu darah yang lemah ataupun yang sangat lemah. Maka ketika itu kita tidak gabungkan antara darah yang kuat dan juga yang lemah sebagai darah haid. Tidak. Jadi syarat pertama apa dia? Mesti hitam dulu datang. Yang kuat dulu datang. Lepas tu yang lemah. Maknanya mesti yang kuat dulu datang lah. Yang kuat dulu. Bukan yang lemah dulu datang. Ataupun bukan yang sangat lemah dulu datang. Mesti yang kuat dulu datang. Okey, yang kedua, an yasluha ma'anil haid. Maknanya darah yang kuat dan juga darah yang lemah sesuai untuk dikatakan sebagai haid, sesuai untuk kita hukumkan sebagai haid. Macam mana tu? Bi an la yazida majmu'uhuma 'ala al-aktsarihi
sekira-kira bila kita himpun antara darah kuat dan juga darah lemah itu, dia tidak lebih daripada sebanyak-banyak haid. Kita sebut sebanyak-banyak haid berapa hari? 15 hari, 15 malam. Jadi sekarang ni kita nak hukumkan yang kuat dan juga yang lemah sebagai apa? Sebagai haid. Maka mestilah yang kuat dan juga yang lemah tu jangan lebih daripada sebanyak-banyak haid. Sebab kalau lebih daripada 15 hari, 15 malam, tak boleh kata haid dah lah. Sebab dah lebih daripada kadar sebanyak-banyak haid. Okay, jadi Syekh sebut contoh kat situ. Falau ra'at asyaratan sawadan, thumma sittatan humratan, thumma sufratan mustamirratan, fahaiduha as-sawadu faqat. Li'annahu la yumkinu ja'lu as-sawadi ma'al humrati haidan. Li'anna majmu'ahuma yazidu an 15 yawman. Contohnya lagu mana? Contoh seorang perempuan tu nampak darah hitam. Berapa hari? Selama 10 hari. Jadi 10 hari pertama warna hitam. Kemudian datang darah warna merah selama 6 hari. Kemudian datang pula darah sufrah. Sufrah ni kuning lah. Sufratan mustamirratan. Bila sebut mustamirratan tu kita faham. Apa makna mustamirratan? Mustamirratan maknanya datang selama 15 hari, 15 malam dan ke atas. Itu makna mustamirrah. Jadi masalah kita nak sebut ni, perempuan tu datang darah hitam 10 hari. Lepas tu darah warna merah 6 hari. Lepas tu datang darah kuning 15 hari ke atas. 20 hari ke 30 hari ke. Anak kuliah lebih daripada 15 hari, 15 malam. Okey, kat sini kalau perasan, mula-mula hitam, itu kuat lah. Lepas tu merah, itu lemah. Lepas tu kuning, itu sangat lemah. Okey, sekarang ni adakah kita nak sebut hitam dan juga apa nama? Merah tu dihukum sebagai haid? Kita sebut tidak. Sebab apa? Sebab hitam 10 hari. Merah 6 hari. Jadi 10 tambah 6 berapa? 10 tambah 6 berapa? Aku pun tak ingat dah. 10 tambah 6 berapa? 16 hari. 16 hari. Jadi bila 16 hari, tak sesuai untuk dikatakan haid. Sebab dah lebih daripada kadar 15 hari, 15 malam. Betul tak? Jadi ketika itu kita tak hukumlah hitam, iaitu kuat dan juga lemah sebagai haid. Tak. Malah kita sebut, yang hitam itu sahaja sebagai haid. Yang hitam itu sahaja sebagai haid. Jadi perempuan tu 10 hari pertama haid. Lepas tu 6 hari merah tu, itu istihadah. Begitu juga dengan darah yang datang selepas tu iaitu kuning. Juga istihadah. Boleh? Boleh tak? Jelas tak? Okey, kejap. Okey. Saya buat contoh apa ni? Contoh apa nama? Hitam, kuat dan juga kita sebut ginilah, kuat sederhana lemah. Tak, kuat sederhana lemah. Dhaif tu kalau terjemah lemah. Tapi kalau sebut kuat lemah, sangat lemah, takut salah faham, maka kita sebut kuat sederhana lemah. Jadi kita buat satu contoh, kuat tambah sederhana, maka kuat dan sederhana tu hukum haid, lepas tu lemah tu hukum istihadah. Contoh lebih kurang ni je, kita ubah sikit je. Kita edit sikit je. Seorang perempuan tu datang darah 10 hari hitam. Kuat lah. Lepas tu 5 hari merah. 5 hari merah.
Lepas tu datang warna kuning 15 hari ke atas. Contohlah kita sebut 20 hari. Jadi perempuan tu datang darah lebih kurang berapa hari? 15 tambah 20, 35 hari lah. 35 hari. 10 hari pertama hitam, 5 hari kedua merah, lepas tu 20 hari warna kuning. Tak? Perempuan tu kita hukum sebagai apa? Perempuan yang mubtada'ah sebab first time datang darah. Okey, lepas tu mumayyizah. Mumayyizah apa? Makna mumayyizah, darah dia ada perbezaan warna, perbezaan sifat. Tak? Kat sini ada 3 sifat. Ketika itu kita sebut 10 hari pertama tu haid, 5 hari kedua tu pun haid juga. Maknanya hitam dan juga kuning, hitam dan juga merah haid. Okay, lepas tu kuning, selepas tu istihadah. Sebab apa sekarang ni kita boleh sebut hitam dan juga merah tu sebagai haid? Sebabnya ialah tidak lebih daripada 15 hari 15 malam. 10 hitam tambah 5 merah baru 15 hari. Jadi sesuai lah untuk dihukum sebagai haid. Lepas tu 20 hari kuning datang selepas tu kita hukum sebagai istihadah. Boleh Jadi syarat yang pertama mesti hitam datang. Syarat kedua, syarat yang pertama mesti darah yang kuat datang dulu. Kemudian yang kedua mesti apa? Mesti darah yang kuat dan juga sederhana itu sesuai untuk dihukumkan sebagai haid. Sekira-kira bila ditambah hari antara kuat dan juga sederhana tidak melebihi 15 hari 15 malam, sebagaimana contoh yang telah kita sebutkan lah. Okey, seterusnya yang ketiga, syarat yang ketiga. Syarat apa ni? Syarat untuk dihukumkan kuat dan juga sederhana itu sebagai haid, lemah sebagai istihadah. Tak? 3 ayat tasila bil qawi ad-da'if lal ad'af. Ini pun khilaf lah. Bi khilafi ma idza lam yattasil ka khamsatin sawadan thumma khamsatin syuqratan thumma humratan mustamirratan. Aw khamsatan aswada thumma khamsatan asfara thumma ahmara mustamirran. Ya jamil. Fa fi hatainil mas'alatain haydhuha as-sawadu faqat. Wa hadha huwa ma tamadahu al-allamah ar-Ramli khilafan lil-allamah Ibni Hajar haitsu ya'tamada fil mas'alati al-ula anna haydhaha as-sawadu ma'a syuqrah wa fi thaniyati as-sawadu ma'al asfar. Jadi syarat yang ketiga apa dia? Mesti kuat bersambung dengan sederhana. Kuat bersambung dengan sederhana, bukan kuat bersambung dengan lemah. Jadi contoh yang tidak cukup syarat, perempuan tu datang darah 5 hari hitam, kemudian perang, syuqrah, kemudian merah. Jadinya hitam, perang, merah. 5 hari, lepas tu merah tu mustamirrah, maknanya 15 hari ke atas, kita sebut dah 20 hari. Jadi perempuan tu 5 hari hitam, 5 hari syuqrah, iaitu apa dia syuqrah? Syuqrah ni warna perang, lepas tu 20 hari warna merah. Jadi hitam paling kuat. Lepas paling kuat bertemu dengan yang lemah. Jadi gugur syarat. Sepatutnya yang hitam, lepas tu bertemu dengan yang sederhana. Maknanya lepas tu mesti merah dulu. Tapi sekarang ni perempuan tu datang apa? Hitam, lepas tu syuqrah dulu, iaitu warna perang dulu. Mana ranking nombor 3. 1, 3, 2. Gitu. Sepatutnya 1, 2, 3. Tak? Ketika itu apa dia? Ketika itu kita sebut haid bagi perempuan tu hitam sahaja. Maknanya 5 hari hitam, 5 hari perang, 20 hari merah. Haid dia ialah 5 hari hitam sahaja. Kita tak sebut 5 hari tambah dengan warna syuqrah, warna perang. Mana kita tak sebut 10 hari lah. Dia punya haid malah 5 hari sahaja. Sebab tak cukup syarat ketiga. Masalah contoh lain dia bagi. Perempuan tu nampak warna hitam 5 hari. Lepas tu kuning 5 hari. Lepas tu merah 20 hari. Ahmar mustamirah maknanya
merah yang berterusan. Berterusan itu maknanya lebih daripada 15 hari, 15 malam. Itu kena faham tu. Bila sebut mustamirah, kita tu faham lagu tu. Lebih daripada 15 hari, 15 malam. Bukanlah tak berhenti sampai ke mati. Mustamir makna berterusan sampai ke mati, darah keluar warna merah. Tak. Dia lebih daripada 15 hari. Mungkin 16 hari, 17 hari, lepas tu berhenti. Yang penting lebih daripada 15 hari, 15 malam. Jadi mula-mula hitam 5 hari. Kemudian kuning 5 hari. Kemudian merah 20 hari. Jadi hitam, kuning. Sepatutnya hitam, lepas tu merah tak? Jadi sekarang ni kuat, lepas tu lemah, lepas tu sederhana. Jadi tak ikut turn lah. Ketika itu macam mana hukumnya? Kita sebut hitam sahaja 5 hari itu sahaja sebagai haid. Apa nama tu? Kuning 5 hari itu istihadah. Merah tu pun istihadah. Merah tu pun istihadah. Boleh? Okey. Sebab tu saya sebut fa fi hadha hataini mas'alatain haidhuha sawadu faqat. Pada dua masalah ni haidnya ialah hitam sahaja. Itu pandangan siapa dia? Wa hadha huwa ma'tamadahu al-allamatur Ramli. Ini pandangan al-Imam Ar-Ramli rahimahullah. Berbeza dengan pandangan Imam Ibnu Hajar. Khilaf jugalah, masalah khilaf. Imam Ibnu Hajar dia sebut tak kisahlah sama ada hitam bertemu dengan kuat bertemu dengan lemah atau kuat bertemu dengan sederhana. Maka selepas kuat tu digabung juga dengan darah selepas tu. Sederhana bagaimana cerita? Di sisi Imam Ramli, kuat mesti selepas tu sederhana. Barulah boleh gabung untuk dikatakan sebagai haid. Imam Ibnu Hajar sebut tak ada masalah. Hitam lepas tu sederhana. Ataupun hitam lepas tu lemah. Tidak ada masalah, boleh juga dihukum sebagai haid. Jadi di sisi Imam Ibnu Hajar, kalau tengok pada masalah pertama, hitam 5 hari, perang 5 hari, lepas tu merah 20 hari. Maka di sisi Imam Ibnu Hajar, hitam haid. Lepas tu perang tu, syukurah tu haid juga. Sedangkan hitam paling kuat, lepas tu lemah, lepas tu sederhana. Tak? Jadi kuat tu tak bersambung dengan sederhana, malah bersambung dengan lemah. Tidak ada masalah di sisi Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan 5 hari pertama tu haid, campur 5 hari kedua sebagai haid juga, maka 10 hari haid kawan ni. Baki tu istihadah. Begitu juga dalam masalah kedua lah, 5 hari hitam, lepas tu 5 hari kuning, lepas tu 20 hari merah. Juga haidnya ialah 10 hari, iaitu 5 hari hitam pertama, lepas tu 5 hari merah yang 5 hari kuning yang kedua. Tu dua tu. Tak 10 hari itulah. Dihukum sebagai haid, baki warna merah 20 hari yang terakhir tu istihadah. Jadi masalah khilaf. Masalah khilaf. Jadi bila bertemu pandangan dua ni nak ikut yang mana? Biasa kat Malaysia ni menggunakan pandangan Imam Ibnu Hajar lah. Tapi kita nak ambil pandangan Imam Ramli pun tidak ada masalah. Masing-masing ialah ulama' besar yang kita boleh jadikan sebagai sandaran. Yang boleh dijadikan sebagai sandaran. Okey, min masailit tamyiz. Sikit lagi. Boleh? Faham tak? Kita baca sikit-sikit dah bab haid ni. Belakang-belakang kita baca sikit-sikit sampai habis. Sampai kita faham. Ada soalan tak? Ada sebarang soalan? Allahumma musta'an. Sahabat-sahabat yang ikut ni, yang tak mampu nak bayar yuran tu tak payah bayar lah. Cuma beritahulah patah kat saya. Saya nak tahu je siapa yang ikut, yang tak bayar, yang bayar, yang tak mampu. Saya nak tahu sahaja. Tak lebih daripada tu. Dan ada dah sahabat-sahabat kita yang PM ikut, dia kata tak mampu nak bayar sebab ayahnya kerja pun tak, dia pun belum kerja, ayahnya pun kerja sederhana. Jadi tidak ada sebarang isu lah.
Cuma PM saya nak tahu sahaja. Saya just nak tahu. Bukan nak marah ke tak. Yang tu kena beritahu lah tu. Sahabat-sahabat kita. Yang penting kesungguhan tu. Musim ni pun kita faham lah. Pelajar saya pun ada seorang. Apa tu. Baru kena buang kerja ayah dia. Akhir bulan Jun. Sekarang bulan Julai tak? Akhir bulan Jun baru kena buang kerja. Takut dia ada dengar kan. Tak sedap pula. Tak ada. Tak ada. Budaknya bagus sangat lah. Belah juzuk dah hafalnya. Dengan saya kat 10-11 juzuk. Dan ayah dia seorang kerja. Mak dia tak kerja. Itu yang masalah kan. Anak adik-beradik berapa orang? 5 orang rasa. Tapi tak tahulah. Gaji sebelum ni mungkin sedap jugalah. Yang simpanan tu ada. Tapi kalau berterusan macam tu, tak ada kerja, letih. Bayar rumah, bayar kereta, anak-anak lagi sekolah apa semua. Cuma anak dia yang pertama tu, yang sekali dengan saya tu, bukan anak yang pertama lah. Yang duduk Mak Tafiz tu, ditaja penuh lah. Batch pertama, Mak Tafiz Turas ni ditaja penuh. Saya faham, kaya tak kaya ditaja penuh. Sebab batch pertama. Bila masuk batch kedua, batch ketiga, tu dia ikut macam Mak Tafiz Negeri Pahang yang sedia dia lah. Kalau gaji mak ayah 8,000 ke bawah, ditaja penuh oleh Yayasan Pahang. Kalau gaji mak ayah gabung 8,000 ke atas, maka bayar 300.5 sebulan ataupun 300. Kalau gaji mak ayah 20,000 ke atas, 20,000 ke atas, maka bayar 1,500. 1,500. Tapi musim-musim Covid ni, ada yang asalnya bayar 1,500. Tapi kena buang kerja dan sebagainya. Akhir sekali mohon pada Yayasan Pahang. Yayasan Pahang pun sawit tengah banyak ni tak ada isu sangat lah. Sawit tengah mahal, dia pun banyak sawit. Jadi dipermudahkan lah, diperingankan. Jadi musim-musim Covid ni kena perhatilah keliling kita tu. Kalau ada orang susah bantu, sekadar kita mampulah. Jangan bantu sampai kita pun jadi tak mampu. Kita pun jadi susah. Walaupun itu yang paling afdal tapi takut kita tak sabar. Jadi jangan bagi, paling tidak pun jangan ada lah kawasan kita tu berlapar. Makanan-makanan asas tu pasti akan sampai kat dia orang. Boleh? InsyaAllah. Kita baca sikit lagi, berhentilah. Okey, min masail tamyiz, masalah tamyiz. Tak tahu ni bila ni kita ni. Hari ni 8,000 lebih hari ni. Allahumma musta'an. Min masail tamyiz. Nombor 1, ra'at samaniyatan aswada. Jadi bila kita masuk masalah tamyiz ni, kita kena tengok syarat dia banyak. Syarat dia apa? Syarat yang 4 tu lah. Syarat yang 4 tu mesti sentiasa kita hadirkan. Untuk hukum sebagai mumayyiz ataupun tak, mesti ada 4 syarat tu. Muka surat 65 tu lah. Tu mesti ada. Lepas tu kalau kita masuk pula masalah yang perempuan tu datang 3 warna darah ataupun 3 sifat darah. Nak contoh hitam, lepas tu merah, lepas tu kuning. Maka kita tambah pula 3 syarat yang lain. Dan untuk dihukumkan kuat dengan sederhana tu sebagai haid. Boleh tak? Boleh faham? Jadi gitu cara dia. Kalau orang tanya kita, Ustaz, macam mana hukum ni? Kita nak sebut tamyiz, kita nak sebut mumayyiz, tengok cukup dah 4 syarat tu. Lepas tu perempuan ni datang 3 darah, 3 sifat. Maknanya kuat, sederhana, lemah. Kita nak hukum kuat dengan sederhana tu haid. Tengok 3 syarat. Yang seterusnya tu maknanya kena cukup 7 syarat lah. Tu. Dia memang suka lah. Saya pun tak ingat-ingat pun. Kalau orang tanya, kena tengok kitab juga. Semua ilmu fis sutur. Ilmu fil rufuf. Atau rak. Ataupun fit tek. Alhamdulillah. Ada tek. Bab-bab rumit ni memang saya pun angkat tangan lah. Tengok balik. Kena rujuk balik lah. Tak boleh nak jawab terus. Yang ala kulli hal kita pernah belajar, kita faham. Maknanya bila kita baca kitab tu, kita boleh jawab lah walaupun dengan merujuk kitab. Tapi kalau tak pernah belajar,
Tengok kitab pun jadi pening. Okey. Kita baca habis ni, kita berhentilah. Yang al-mubtadah ghairu mumayyizah kita sambung akan datang. Kita baca slow-slow lah, insya-Allah. Tu insya-Allah. Sebab kalau baca laju pun rasa bab ni jadi tak apa nak faham, uri juga. Okey. Antara masalah-masalah tamyiz ialah ra'at samaniyatan aswada. Seorang perempuan melihat darah warna hitam. Berapa hari? 8 hari. Thumma samaniyatan ahmara. Kemudian 8 hari pula warna merah. Thumma samaniyatan aswada. Kemudian 8 hari pula warna hitam. Mana 8 hari pertama hitam. 8 hari kedua merah. 8 hari ketiga hitam. Haid dia bila? Mana haid dia? Syekh sebut fahaiduhal as-sawadul awal bil ittifaq. Haidnya ialah hitam yang pertama sahaja. Hitam yang pertama sahaja. Okay, sekarang kita tatbik lah. Alang-alang kita nak berhenti dah, kita tatbik. Cukup tak semua syarat? Jadi hitam 8 hari. Ingatlah masalah tu, hitam 8 hari. Lepas tu 8 hari hitam, 8 hari merah, 8 hari hitam. Lepas tu berhenti. Tak? Okey. Saya sebut 8 hari pertama tu haid. Baki tu istihadah. Cukup syarat. Tengok syarat tamyiz ada 4 tak? Yang pertama, warna hitam jangan kurang daripada 24 jam. Sekarang ni 8 hari. Mana lebih lah daripada 24 jam tu. Yang kedua, warna hitam jangan lebih daripada 15 hari, 15 malam. Sekarang ni hitam hanya 8 hari. Tak lebih daripada 15 hari, 15 malam. Yang ketiga, alla yang qasad da'if an aqallit tuhur. Yang lemah, jangan kurang daripada sekurang-kurang tuhur. Yang lemah, tak. Jangan kurang daripada 15 hari, 15 malam. Itu pun syarat ni disyaratkan kalau apa? Kalau darah tu berterusan lah. Kalau darah tu tidak berterusan, macam contoh kita ni, darah tak berterusan. Sebab apa? Hitam, lepas tu merah, merah tu tak berterusan. Datang pula dengan, mana tak berterusan, tak datang 15 hari, 15 malam. Tak, lepas tu datang tu hitam. Warna lain. Maka tidak disyaratkanlah syarat yang ketiga tu. Okey, yang keempat, an yakuna dhaif mutawalian. Hendaklah warna yang lemah itu mutawalian, berturut-turut. Sekarang ni berturut-turut lah tu. Mula-mula merah, mula-mula hitam 8 hari, lepas tu merah. Jadi berturut-turut 8 hari tu. Boleh tak? Yang lemah tu berturut-turut. Bukan merah hitam. Itu tak berturut-turut. Okey, jadi cukuplah 4 syarat tu. 4 syarat cukup. Sebab tu kita sebut hitam yang pertama tu sebagai haid. Okey. Lepas tu soalan yang kedua. Ustaz, sekarang ni dia datang dengan 2 sifat darah. Ataupun 3. Kuat, lemah, kuat. Kenapa tak gabung kuat dengan lemah tu sebagai haid? Tak, kita sebut alasannya ialah sebab kuat dan juga lemah lebih daripada kadar 15 hari, 15 malam. Sebab kuat 8 hari. Lemah iaitu warna merah 8 hari, 16 hari dah. 16 hari dah lebih daripada 15 hari, 15 malam. Tak bolehlah kita sebut dua-dua tu haid. Sebab haid paling banyak 15 hari, 15 malam. Sekarang ni dah 16 hari dah. Tak? Sebab itulah kita sebut hitam sahaja yang haid. Jadi hitam yang pertama, 8 hari pertama hitam, haid. 8 hari kedua merah dengan 8 hari kedua hitam tu, tak, 16 hari lah belakang tu. Yang tu kita sebut sebagai istihadah. Boleh? Okey, nombor 2. Lau ra'at sab'atan aswada, thumma sab'atan ahmara, thumma sab'atan aswada, fayara ba'dhum anna haydhah al-aswadu wa khilaf dah. Wa'tamada hadha al-allamatu Ibnu Hajar al-Haytami, wa jara ba'dhum anna haydhah as-sawadu ma'al humrati, wa jara alaihi Ibnu Surayj, wa'tamada hadha al-allamatu Ramli rahimahullahu ta'ala. Jadi masalah kedua. Seorang perempuan tengok darah warna hitam 7 hari. Kemudian tengok darah
warna merah 7 hari. Kemudian warna hitam 7 hari. Jadi masalah pertama 8 hitam, 8 merah, 8 hitam. Masalah kedua ni apa? 7. 7 merah, 7 hitam. 7 hari pertama hitam, 7 hari kedua merah, 7 hari ketiga hitam. Jadinya hitam, merah, hitam. Hitam, merah, hitam. 7, 7, 7. Okey. Kat sini khilaf jugalah. Khilaf. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berpandangan haidnya ialah 7 hari pertama. Mana 7 hari hitam yang pertama tu haid. Lepas tu 7 hari kedua merah dan juga 7 hari ketiga hitam itu bukan haid. Mana tu istihadah. Okey. Yang dipegang oleh Al-Imam Ibnu Suraij dan diikuti oleh Al-Imam Al-Allamah Ramli rahimahumullah. Mereka mengatakan 7 hari pertama yang hitam tu haid. 7 hari yang kedua iaitu merah tu juga haid. Tak. Lepas tu baki belakang tu 7 hari yang ketiga hitam. 7 hari yang ketiga warna hitam tu itu istihadah. Boleh. Tu. Boleh? Jadi kalau tengok syarat sebelum tu, tak, untuk kita hukum sebagai hitam, maknanya kuat dan juga sederhana sebagai haid. Tak, mesti cukup 3 syarat. Cukup tak 3 syarat kat sini? Yang pertama apa? Mesti hitam dulu datang. Kat sini hitam dululah. 7 hitam, lepas tu 7 merah. Jadi hitam dulu. Lepas tu baru merah. Lepas tu dua-dua tu sesuai untuk dikatakan haid. Sesuai lah. 7-7 baru 14. Tak? 7 hitam, 7 merah baru 14 hari. Tak melangkaui 15 hari, 15 malam. Lepas tu syarat ketiga apa? Syarat ketiga, kuat bergabung dengan sederhana. Lepas kuat tu terus sederhana. Kat sini je lah. Hitam kuat, lepas tu sederhana merah. Cuma masalah ni mungkin lain sikit sebab lepas tu mari hitam pula. Dia bukan 3 warna hitam, lepas tu sederhana, lepas tu lemah. Ala kulli hal itulah hukum dia. Boleh? Jadi khilaf jugalah. Wal farqu baina hataini mas'alataini wa baina mas'alati man ra'at yawman wa laylatan aswad thumma 14 ahmar thumma aswada bi annaha ghairu mumayyizah. Huwa wal farqu baina hataini mas'alataini wa baina mas'alati, dan perbezaan antara dua masalah ke atas ni, masalah pertama dan juga masalah kedua, yang mana kita hukum 8 hari pertama tu haid, 7 hari kedua tu haid. 8 hari pertama tu haid, 7 hari yang pertama tu haid. Masalah pertama dan kedua tu. Beza antara dua masalah ni dengan masalah apa dia? Dengan masalah perempuan yang nampak darah hari pertama hitam. Kemudian 15 hari hari pertama hitam, lepas tu 14 hari 14 malam merah. Lepas tu hitam, datang hitam balik. Ketika itu kita tak sebut mumayyizah. Perempuan datang darah hitam hari pertama, lepas tu 14 hari kedua merah. Lepas tu datang pula hitam, lepas tu datang pula hitam. Okey, perempuan yang begitu kita tak hukum sebagai mumayyizah. Maknanya kita tak sebut yang warna pekat sebagai haid, yang warna tidak pekat sebagai istihadah. Tak. Jadi Syekh sebutlah apa beza. Apa beza masalah ni dengan masalah dua masalah yang telah kamu sebutkan tadi. Sebab nampak gaya macam sama. Gaya sama tu pada sudut apa? Kalau tengok pada masalah yang pertama tadi apa? Hitam, merah, hitam. Betul? Hitam pertama kita hukum sebagai haid. Masalah kedua pun samalah. Hitam, merah, hitam. Cumanya masalah kedua 7 hari, 7 hari, 7 hari. Ala kulli hal 7 hari pertama tu tak. Kita hukum sebagai haid. 7 hari kedua tu khilaf. Boleh? Jadi kenapa pula masalah kalau perempuan tu datang hari pertama hitam, lepas tu 14 hari 14 malam merah, lepas tu datang pula hitam lepas tu.
Kenapa tak sebut hari pertama tu haid, lepas tu baki tu kita sebut sebagai istihadah? Sebab sama macam masalah ke atas lah. Hitam, merah, hitam. Ni pun hitam, merah, hitam. Jadi beza dia apa? Huwa tu khabar. Wal farqu baina kada huwa tu khabar dia. Okey, an-dama fi hadhihi mas'alati lam yanqati'. Darah pada masalah ini tidak terputus. Tidak terputus. Tu. Itu je beza dia. Masalah yang kita sebut tadi dia terputus. 888 berhenti. 777 berhenti. Sekarang ni tak. Sehari hitam. Lepas tu 14 hari merah. Lepas tu hitam. Hitam tu tak terputus. Tak terputus tu maknanya apa? 15 hari dan ke atas. Dia datang 15 hari dan ke atas. Berbeza dengan masalah pertama dan kedua. Itulah beza dia. Sebab tu kita hukum apa? Hari pertama. Sebab tu kita tak hukum dia tu sebagai mumayyizah. An-nadama fi hadhihi mas'alati lam yanqati'. Bal istamarra, malah berterusan. Apa makna berterusan? Bi an zada 'ala al-15. Sekira-kira lebih daripada 15 hari, 15 malam. Bidalili annahu lam yuqayyid al-aswadu lam yuqayyadi. Okey, mash. Al-aswadu bi adadin muayyan. Dengan dalil tak dia tidak ikat hitam itu dengan adat yang tertentu. Dia sebut sehari warna hitam, lepas tu 14 hari 14 malam merah, lepas tu hitam. Tak sebut hitam tu 6 hari ke 7 hari tak. Hitam gitu je. Maka kita faham bila hitam ni berterusan lah. Dia beza dengan dua masalah yang pertama. Itulah beza dia. Bi khilafil mas'alataini sabiqatain fa inna dama fiha inqata'. Okey. Yang ketiga, yang terakhir. Lau ra'at yawman aswad thumma yawman ahmar thumma yawman aswad thumma yawman ahmar thumma yawman aswad thumma yawman ahmar wa hakadha rabi'an wa khamisan thumma ba'da hadhihi al-'asharah al-ayyami aswada thumma ahmara istamarra fa hiya mumayyizah. Al-aswadu al-awwal wal-akhir wa ma bainahuma haid wal ahmaru al-akhir istihadah. Saya baca terjemahan dia. Mudah sikit. Mana? Hilang dah. Ya Allah, mana? Masalah terakhir untuk hari ini. Okey. Jika seorang wanita melihat keluar darah hitam sehari, kemudian darah merah sehari, kemudian darah hitam sehari, kemudian darah merah sehari, kemudian darah hitam sehari, kemudian darah merah sehari, dan begitulah seterusnya. Darah hitam tu kita kena faham sama ada hitam betul ataupun warna darah yang ada garisan hitam juga dihukum sebagai hitam sebagaimana kita sebut. Boleh Itu kena ingatlah. Jadi contohlah perempuan tu warna merah, tapi merah tu ada garisan hitam. Lepas tu datang warna merah yang tidak ada garisan hitam. Maka kita sebut yang pertama tu hitam. Yang kedua tu merah. Tu. Kemudian darah merah sehari dan begitulah seterusnya berselang-seli 4 dan 5 hari. Lagi. Setelah 10 hari ini, wanita tersebut melihat keluar darah berwarna hitam. Dan setelahnya dia melihat darah merah pula berterusan keluar melebihi 15 hari 15 malam. Jadi gini. 10. Hitam dulu tak? Hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah. Lepas habis 10 hari tu, habis yang merah tak? Hari ke-11 datang warna hitam juga. Hari ke-11 datang warna hitam. Jadi hari pertama hitam, hari ke-11 pun hitam. Tengah-tengah tu ada merah. Hitam, merah, hitam, merah, hitam. Sebagaimana kita sebutlah. Okey. Lepas tu, masuk hari ke-12, datang warna lain pula. Warna apa? Warna merah. Tapi warna merah tu berterusan. Maknanya 15 hari dan ke atas. Jadi gini. Perempuan tu datang. Hitam, merah, hitam, merah, hitam. Merah, hitam, merah, hitam, merah. Lepas tu hari ke-11 pun hitam. Berhenti situ. Hari ke-12 merah berterusan. Maknanya 15 hari dan ke atas. 20 hari, 30 hari. Maka darah hitam yang pertama dan terakhir itu serta yang berada di antara keduanya dikira sebagai haid. Mudah je lah. Darah pertama hitam. Lepas tu darah ke-11 hitam. Itu haid. Lepas tu kat tengah-tengah tu pun haid.
Tak. Dan merah yang keluar setelahnya dikira sebagai istihadah. Kemudian darah apa? Merah selepas tu dianggap sebagai istihadah. Maksudnya darah yang ke Allahumma salli ala Muhammad. Darah yang ke berapa? Air ke-12 lah. Darah yang air ke-12 sampai ke atas tu istihadah. Boleh tak? Jadi sekarang ni gitulah masalah dia. Tengok syarat cukup tak ni kalau tengok syarat. Sekejap Habis dah ni. Cuba nak tengok syarat dia. Ala yang qusul qawi ala aqallil haid. Mas. Kalau tengok syarat sebelum ni okey, kita ulang masalah dia. Merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam. Saya sebut apa? Hari pertama sampai hari ke-11. Mana hitam pertama sampailah hari ke-11 hitam, tengah-tengah tu ada merah tak? Semua tu haid. Lepas tu baki belakang tu 15 hari ke 20 hari warna merah tu istihadah. Okay, kita tengok syarat tamyiz. Yang pertama ialah mesti mesti warna hitam, iaitu warna kuat lah. Jangan kurang daripada sehari semalam. Kat sini tak kurang lah. Malah itu sehari semalam dan ke atas lah. Lepas tu jangan lebih 15 hari 15 malam. Tak lebih, kat sini tak lebih. Kalau kita kira satu-satu, kalau nak kira hitam saja. Nak kira hitam saja dulu, hitam, merah, hitam. Berapa hari tak? Kalau kita ambil hitam saja, tak lebih 15 malam. Lepas tu, yang lemah jangan kurang daripada 15 hari, 15 malam. Betul lah. Sebab 15 hari merah. Hari ke-12 tu, ke atas tu kan kita sebut 15 hari dan ke atas. Jadi warna yang lemah tidak kurang daripada 15 hari, 15 malam. Cuma satu syarat je. Yang nampak macam gugur. Sebenarnya tak gugur. Syarat yang keempat. Hendaklah dhaif itu berterusan. Aku dah dhaif mutawalian. Wallahu alam, yang ni pun mungkin tak gugur lah. Hendaklah darah yang dhaif berterusan. Sekarang ni darah yang dhaif berterusan tak? Kalau kita tengok pada air ke-12 dan ke atas, memang berterusan lah. Merah sampai melangkaui 15 hari 15 malam. Tapi kalau kita tengok hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam merah, hitam. Dan kita akan nampak yang merah itu tidak apa. Yang merah itu, iaitu yang dhaif itu tidak berterusan, malah dipisahkan dengan warna yang kuat. Tak. Tapi kalau tengok muka surat 66 tu dia sebut yang memberi mudarat kalau yang lemah itu tidak berterusan ialah kalau yang lemah itu melangkaui 15 hari 15 malam. Maknanya gini, hitam, perempuan tu nampak darah hitam, merah, 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 hitam, merah sampai melangkaui 15 hari 15 malam berterusan begitu. Tak? Hitam, merah berterusan begitu sampai melangkaui 15 hari 15 malam. Itu mudarat. Maknanya tak boleh hukum sebagai perempuan tu memayis. Dalam masalah kita ni dia tak lagu tu. Dia hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam, merah, hitam. Tak betul. Merah tu diselangi oleh hitam. Tak. Tapi walaupun diselangi oleh hitam, dia berhenti dulu. Dia berhenti dalam tempoh 11 hari. Sampai hari ke-11 hitam, stop. Lepas hitam tu, tak mari dah merah hitam sampai melangkaui 15 hari 15 malam. Tak. Malah
Hari ke-12 terus merah dan berterusan terus merah tu sampailah 20 hari, 30 hari. Tak, maka yang saya nampak masih ada syarat je lah. Masih wujud syarat dia, sebab tu kita boleh hukum hari pertama dan sehingga hari ke-11 tu sebagai haid, baki hari ke-12 sampailah seterusnya kita hukum sebagai istihadah. Wallahu a'lam. Berhentilah. Kedua, al-mubtada'ah ghairu mumayyizah. Nanti yang kedua kita akan bincang, jadi kesimpulan bagi pelajaran yang pertama ni ialah perempuan mubtada'ah, iaitu first time datang darah haid. Lepas tu dia tu mumayyizah. Bila first time datang darah haid, darah dia ada dua warna yang berbeza, kuat dan juga lemah. Maka kita sebut yang kuat itu sebagai haid, yang lemah sebagai istihadah, dengan berapa syarat? Dengan 4 syarat. Kalau perempuan tu datang darah kuat, sederhana, lemah, maka untuk kita katakan kuat dan sederhana itu sebagai haid boleh, tapi mesti cukup 3 syarat yang lain. Mana mesti cukup 7 syarat. Okey, nanti kita nak bincang mubtada'ah juga. Yang kedua, masalah kedua tentang perempuan yang mustahadah ni, dia mubtada'ah, dia first time datang darah haid. Sepanjang hidup dia itulah darah yang pertama datang, cumanya ghairu mumayyizah. Darahnya tidak ada kuat dan lemah. Tak, malah kuat sokmo ataupun lemah sokmo, makna hitam 30 hari, merah 30 hari, makna warna sama, sifat sama. Ataupun ada warna hitam, ada warna merah, makna ada lemah, ada kuat. Ada lemah, ada kuat. Ada warna lemah, ada warna kuat. Tapi tak cukup syarat tamyiz. Tidak cukup syarat tamyiz. Gugur salah satu daripada 4 syarat yang telah kita bincangkan. Maka ketika itu dia ada hukum tersendirilah yang kita akan bincang nanti, ya. Tak boleh baca seluruh insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? Wallahu a'lamu bis-shawab. Allah. Ada soalan tak? Nanti. Yang lain soalan, kalau lapang bolehlah baca sikit. Nanti yang minggu lepas. Ada soalan? Boleh bacalah balik ulang kaji, baca terjemahan Ustaz Nazrul tu boleh. Sekarang ni banyak sangat dah orang boleh terjemahan kitab. Tuhfatul A'izzah apa nama? Maulana Mansur si Petaling, yang tu lagi tebal lah. Tebal juga, saya pun tak ada, kita tahu. Yang tu tebal, yang tu yang antara yang terbagus lah. Ada soalan? Nanti kahwin, yang belum kahwin nanti boleh beli kitab tu buat hadiah, mahar, mas kahwin. Pun dapat rare sikit. Saya dulu kahwin, saya bagi hadiah Nalil Rojak, hantaran. Dapat rare. Tapi kitab tu tak baca-baca pun. Cadang nak baca dengan zaujah, doa. Nampak rare. Kena buatlah sekali. Bagi tu fasaniyah ke mata jurumiyah ke. Dengan angan-angan nanti lepas kahwin aku nak baca kitab dengan bini aku. Tak. Ada soalan? Tak ada. Okey, cukup sekadar tu, insya-Allah kita bertemu lagi. Tengoklah esok macam mana. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.